Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali yang saya hormati pengurusi Masjid Nur Bakti, yang saya hormati seluruh pegawai tadbir Masjid Nur Bakti, yang saya hormati dan saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang disayangi oleh Allah. Pertama sekali kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan yang baik. Kadang-kala kita merasakan kita dapat buat baik sebab kita mahu buat baik. Berapa ramai orang yang mahu buat baik tetapi mereka tidak mampu untuk buat baik. Dan kita terlupa satu yang Allah ajar pada setiap kali di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua berkenaan dengan zikir hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada daya dan upaya untuk buat baik, untuk meninggalkan kejahatan jika mana tidak diberikan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Dan kita takkan mampu untuk buat kebaikan ibadat jika mana tidak ditolong oleh Allah. Ini namanya hidayah dan taufik. Sebab itu Allah didik kita dalam setiap kali kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan sebab kita tahu kita boleh buat baik. Banyak pengetahuan kita tentang kebaikan, tapi tak semua pengetahuan kita tentang kebaikan yang kita amalkan. Maka di sini kita harus faham yang kita tak mampu untuk melaksanakan pengetahuan kita yang banyak itu. Yang kedua, bukan sebab kita sihat. Maka saya kena berfikir dan seluruh jamaah kena berfikir. Masa kita betul-betul sihat dulu, kita tak ada penyakit langsung, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung. Di mana kita waktu itu? Adakah kita berada di masjid? Ataupun kita sering berada di majlis ilmu? Ataupun tak ada? Maka di sini menyanggah sihat itu kita mampu buat baik. Kita banyak buat baik waktu kita sakit. Waktu kita sakit, saya percaya tuan-tuan ada penyakit tuan-tuan. Saya sendiri ada penyakit saya asma. Sebab itu suara saya ada vibrato sikit. Dia gegar, dia shaking. Saya kalau makan ubat lebih, shaking. Macam tangan ni tuan-tuan dia macam ni. Dia shaking sebab impak daripada ubat asma saya makan.
Jadi bila kita tengok diri kita, masa kita sihat dulu, di mana kita? Sebenarnya bukan kita tak tahu. Pergi ke masjid bagus, duduk dalam majlis ilmu bagus, baca Quran bagus, mayang malam bagus. Tapi kita tak mampu buat. Rupanya kita tidak dipilih oleh Allah. Begitu juga yang berlaku pada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak bapa saudaranya masuk Islam, tapi Allah tak mau. Lalu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang boleh memberikan hidayah ini Allah. Yang menghendaki kita berbuat baik ni Allah, dan kita bersyukur kerana Allah beri kita pilihan ini, pilihan kebaikan. Kenapa kita bersyukur, tuan-tuan? Inilah modal kita. Saya nak masuk liang lahat, tak tahu bila. Tuan-tuan pun macam tu juga. Tak tahu bila kita akan masuk ke liang lahat. Modal kita apa? Apa yang ada dalam hidup kita ni, tak ada siapa yang pernah bawa. Duit dia dalam akaun bank, aset dia, investment dia, rumah dia yang besar. Kadang-kadang bukan sebiji, sampai 2-3 biji rumah dia. Kenderaan dia, semua dia akan tinggalkan. Dan modal kita adalah amal salah. Saya percaya dan tuan-tuan percaya. Saya percaya perkara itu, dan semua orang percaya, dan setiap orang mukmin dan orang Muslim percaya. Tetapi kepercayaan kita ini, apa yang terjadi daripada kepercayaan kita? Apakah kita percaya syurga tu kita ke sana? Atau kita cuma percaya? Ataupun kita tidak bertindak apa-apa dalam hidup ini? Kita percaya neraka itu ada. Apakah kita sekadar percaya dan kita tak ada bertindak apa-apa untuk meninggalkan kejahatan? Saya tak buat jahat, Ustaz. Fikir elok. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya, kalau macam saya nak masuk 60, saya tak boleh berhenti buka aib orang. Itu kejahatan. Kita memang tak tinggalkan salat. Kita tak tinggalkan puasa Ramadan. Kita tak tinggalkan zakat. Kita ada duit, kita dah pergi haji. Seorang sampai 2-3 kali pergi haji. Alhamdulillah, yang rukun Islam kita telah laksanakan. Tapi bukan sekadar rukun Islam itu saja kewajipannya. Banyak perintah yang wajib lain. Kalau sampai sekarang macam saya nak hampir 60, saya tak boleh tinggal buka aib orang. Kejahatan yang masih saya kekalkan dalam hidup. Kalau umur saya 60 tahun, hampir 60, saya tak boleh tinggalkan dengki, hasad, buruk sangka yang Allah larang dalam Al-Quran. Memaki orang lain. Saya tak boleh buang marah saya. Sampai Nabi pesan dalam satu hadis, 3 kali Nabi ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam kitab Pelita Penuntut, di situ ada hadis, tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang boleh jaga 2 lubang pada tubuhnya, Nabi kata, aku penjaminnya masuk syurga. Mana lubang itu? Iaitu mulut dan faraj. Yang paling susah kita nak jaga mulut. Kita tak mampu meninggalkan dosa mulut sampai sekarang. Kalau kita tak berjaya, tuan-tuan, sebab dosa mulut ini yang menghapuskan seluruh amal soleh. Semayang kita, semayang jamaah kita, kalau bulan Rejab ni kita puasa, nanti bulan Syakban kita puasa, Ramadan kita puasa. Kita tidak meninggalkan apa-apa sebab amalan ni dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis, tuan-tuan.
tentang hadis orang yang mengumpat orang lain, membuka aib orang lain, mendengar, bukan dia saja, bukan si pembuka itu, si pendengar pun sama. Tuan-tuan, saya ingin katakan, kalau kalam daripada Rasul tak boleh melembutkan hati kita, kalam mana lagi yang boleh melembutkan hati kita? Sayyidina Umar Ibn Khattab hatinya lembut dengan mendengar Al-Quran. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Sayyidina Umar mendengar ayat surah At-Taha dari 1 sampai 5, lembut Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau kita si pembaca Al-Quran yang tak boleh lembut dengan Quran, betapa keras hati kita ni, tuan-tuan. Kalau hati kita keras lagi semasa hidup ini, hati kita tak boleh tembus dengan Quran, hati kita tak boleh tembus dengan hadis, apakah kita akan selamat besok di akhirat? Ya. Sebab itu Isra' Mi'raj yang akan diceritakan oleh penceramah lain di masjid ini nanti. Setiap pengkuliah dia akan cerita pasal Isra' Mi'raj, dia takkan tinggalkan cerita Buraq. Buraq ni saya tahu, tuan-tuan semua tahu. Yang Buraq ni kenderaan akhirat. Tapi kenderaan akhirat ini telah dizahirkan oleh Allah dalam dunia. Masa bila? Masa peristiwa Isra' Mi'raj. Yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan akan kebesaran kami supaya kita tengok. Kita tak ada waktu tu. Tapi Al-Quran mengingatkan kita. Ini bukan cerita Buraq ni, tuan-tuan. Saya nak bawa ni bukan cerita Buraq. Saya nak bawa ni, Allah tunjukkan kepada kita tentang akhirat tu ada. Pada peristiwa Isra' dan Mi'raj dizahirkan tentang kenderaan akhirat. Dan saya faham, tuan-tuan semua faham. Dan saya pernah dengar dan tuan-tuan juga pernah dengar bahawa Buraq ini kenderaan di dalam syurga Allah. Maka di sini satu hujah yang mana syurga ni ada. Jika ada syurga, mana ada neraka. Jika ada neraka, bermakna ada titian sirat. Adanya titian sirat, adanya telaga haud. Ada telaga haud, telaga Kausar ni, adanya mizan. Mana amal kita akan ditimbang. Ada mizan, bermakna ada mahsyar. Ada mahsyar, bermaknanya ada alam barzah. Mana bukannya kita dah mati, orang letak kita dalam liang, sesat. Sebab dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu ditunjukkan kepada kita tentang akhirat. Tentang akhirat itu. Mana tanda dia? Buraq. Dan ini yang disebut dalam hadis. Sebab itu, tuan-tuan, malam ini saya ingin kongsikan dan sebagai peringatan untuk diri saya. Bukan tuan-tuan. Sebab saya bukan orang pandai. Saya bukan orang alim. Cuma saya nak berkongsi kalam daripada Sayyidina Osman Ibn Affan. Sayyidina Osman kata bahawasanya orang mukmin, innamal mu'mina fi sittati anwa'a minal khawfi. Orang mukmin ni dia ada 6 ketakutan. Orang mukmin ni dia ada 6 ketakutan dalam diri dia. Ini kata Sayyidina Osman. Siapa Sayyidina Osman? Sayyidina Osman ni sahabat Nabi. Ya. Dan Sayyidina Osman lah orang yang kaya, yang bijak. Orang kaya yang kaya dunia akhirat. Dia bukan kaya dunia je. Dia kaya dunia akhirat. Macam mana kaya dunia akhirat? Sampai sekarang adanya wakaf Sayyidina Osman. Sampai sekarang wakaf Sayyidina Osman ni masih ada dekat Madinah ni, masih ada. Hebatnya Sayyidina Osman yang telah tinggalkan kita ribuan tahun, tapi wakaf dia masih ada. Allah nak muliakan. Hebat dia. Sayyidina Osman ni sahabat Nabi. Dan apa yang sahabat cakap benar.
Karena Nabi kata sahabat ni kan nujumil hidayah, umpama bintang-bintang penunjuk. Yang ni Nabi bagi tahu kat kita macam tu. Apa yang sahabat cakap ni betul. Apa ketakutan orang mukmin ni, kata Sayyidina Osman, ketakutan bila sebut tentang takut ni tuan-tuan. Sebelum saya cerita 6 ketakutan ini, nanti saya tengok jam. Kalau dekatlah lebih pada isyak, dalam 10 minit saya berhenti. Sebab kita orang lama-lama ni tak boleh duduk lama-lama. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya sebab mula mengajar tahun 1989. Saya ingat mula saya interview Tauliah Pulau Terengganu. Jadi bila kata saya ni tak pandai, jadi Datuk bagi tahu saya mengajar daripada tahun 89 takkan cakap tak pandai kan? Dia kata mengajar je lama. Mengajar lama tapi ilmu tak ada. Saya mengajar apa yang saya tahu je lah. Beza tuan-tuan, tahun 90 dulu sekarang amat besar perbezaan. Takut ni tuan-tuan, dia kena hadir dalam diri kita, baru kita boleh menerbitkan 6 ketakutan itu. Untuk mendapat takut ni, maka ada berapa jalan. Pertama, jalan dia dengan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, nak dikata seseorang itu berilmu, bukan bertambah ilmu dia. Maka ulama sebut macam ni. Nak dikatakan seseorang itu berilmu, kata ulama, dia ada 3 tanda dia. Satu, dia bertambah dekat dengan Allah. Makin dia belajar, makin dia dekat dengan Allah. Ini orang alim. Ini yang diberi garis panduan kepada kita tentang siapa itu ulama. Makin dia banyak ilmu dia, makin dia dekat. Kerana apa? Bertepatan dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang ilmu nafi'. Apa itu ilmu yang manfaat? Bertambah ilmu, bertambah dekat. Kita mengaji tauhid, setiap bulan kita mengaji tauhid, bertambah kita mentauhidkan Allah. Kalau dulu kita tak yakin, kita tak bersandar dengan dia, kita tak nampak dia, kita selalu tinggalkan dia. Siapa dia tu? Allah. Masa kita senang, kita tak peduli pun Allah. Masa kita ada duit, kita tak peduli pun Allah. Masa kita sihat, kita tak peduli pun Allah. Bila kita sakit, baru kita cari Allah. Mana Ustaz? Kita nak operasi jantung, kita minta semua orang semayang hajat untuk kita. Kita kata kita ada duit, kita boleh pergi hospital yang mahal, apa salah? Kita boleh cakap dengan doktor, tolong hidupkan saya lagi. Rupanya pada masa itu baru kita tersedar, doktor boleh bagi kita ubat, tapi tak boleh bagi kita sihat. Doktor boleh bagi ubat, tapi doktor tak boleh bagi kita hidup. Walaupun kita banyak duit, walaupun kita ada duit, walaupun kita ada insurans, boleh duduk bilik yang VIP, rupanya kita terlupa bahawa duit aku ni tak mampu bagi aku hidup, tak mampu bagi aku sihat. Aku cuma boleh berusaha. Maka ini Allah sebut dalam Quran tuan-tuan, bila kita sakit, yang menyembuhkan kita Allah. Ini ada dalam Quran. Saya lupa ayat ke berapa. Bila kita lapar, yang bagi makan tu Allah. Bukan sebab kita ada duit. Berapa ramai orang yang ada duit, dia tak boleh makan. Ada duit, tak boleh makan. Dia mampu beli makanan tu, tapi dia tak mampu makan makanan tu. Kita terlupa. Yang mana nikmat makan tu ditarik oleh Allah sikit.
Sebab itu doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana, barang yang direzekikan atas kami. Maknanya kita lupa yang memberi rezeki itu Allah. Dalam doa makan tu ada ilmu tauhid, tuan-tuan. Adik kita belajar tauhid ni tadi supaya dapat mentauhidkan Allah. Kita belajar ilmu tasawuf ni tadi supaya kita dapat menyempurnakan syariat Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum tadi. Kita belajar ilmu tasawuf supaya kita boleh jadi orang yang baik, hati yang baik, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu la yanfa', tak ada guna, tak ada manfaat, malun, harta, masuk dalam kubur, mal ni tak guna, harta ni tak guna dah, wala banun, dan anak-anak, kawan-kawan, semua tak boleh tolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati dia aman. Kat sana tak ada siapa nak dakwa dia. Kat sana tak ada siapa nak tarik dia. Sebab masa hidup dia dulu, dia tak kata ke orang, dia jaga mulut dia. Dia tak buat zalim dengan orang. Orang yang kita buat zalim dalam hidup ni semua akan cari kita kat sana. Antara orang yang kita buat zalim, orang yang kita hutang tak bayar. Antara orang yang kita berbuat zalim, orang yang kita telanjangkan maruahnya. Ini orang yang akan cari kita kat sana. Semua orang akan cari kita. Kalau semua orang akan cari kita, tuan-tuan, ibadat kita tak banyak mana. Semayang sunat rawatib kita pun tak penuh, tuan-tuan. Jangan kita sebut tentang semayang malam. Qabliyah, ba'diyah ni kita tak boleh penuhkan. Kita bukan orang yang berjaya, tuan-tuan. Pada sudut dunia kita adalah orang yang berjaya. Tapi di sudut akhirat kita bukan orang yang berjaya. Kita tak mampu pun nak penuhkan qabliyah, ba'diyah, 5 waktu ini kita tak mampu. Apatah lagi dengan kita nak bangun malam. Walaupun diingatkan oleh Allah setiap minggu di dalam surah As-Sajadah pada pagi Jumaat, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إلى الآخر الآية. Orang yang bangun malam ini ada satu rahsia yang disimpan oleh Allah, dikurniakan kepada orang yang boleh bangun malam. Orang yang boleh tatajafa junubuhum, yang boleh bersungguh-sungguh lawan nafsu dia. Yang orang yang bersungguh-sungguh percaya dengan akhirat. Orang yang bersungguh-sungguh nak masuk syurga. Jalan dia ilmu, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita kenal. Lepas itu kata ulama, kalau kita nak selamat kena kenal 3 perkara. Pertama, kita kena kenal siapa Tuhan kita. Siapa Allah, kita kena kenal. Kenapa kena kenal Allah? Supaya kita tak mengaku kita Tuhan. Kalau tak kita mengaku kita Tuhan, tuan-tuan, bila masa kita terasa kita hamba balik, bila masuk dalam liang, malaikat, orang tinggalkan kita 7 langkah, datang malaikat tanya, siapa Tuhan kau? Baru kita sedar yang kita ni hamba. Kalau tak kita rasa kita Tuhan. Ini dunia ana yang punya, ini harta ana yang punya, ini kuasa ana yang punya, ini ilmu ana yang punya, semua ana yang punya. Tapi bila orang usung kita masuk dalam liang lahat, satu apa pun kita tidak berpunya, satu apa benda pun. Sampai Allah ingatkan kita, tuan-tuan, kalau seawal tahun 90-an dulu, semayang tarawih, orang akan baca juzuk amma. Kan? Sekarang tak ada dah orang baca ni satu juzuk atau juzuk. Dulu tak, orang baca juzuk amma.
ingatkan kita setiap malam. Pertama sekali surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun sampai akhir. Allah kata apa? Rugilah, celakalah orang yang sibuk dengan urusan dunia dari muda sampai dia mati. Sampai dia lupa tentang akhirat itu sendiri, hatta zultumul maqabir, sehinggalah orang bawa dia pergi kubur. Masa tu baru dia percaya seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Buatlah ibadat banyak-banyak sebelum sampai waktu yakin. Apa waktu yakin? Mati. Dan mati ni tak ada siapa boleh menidakkan. Kedua, kata ulama, kenal perkara yang manfaat atas diri kita dan yang mudarat atas diri kita. Apa benda yang manfaat atas aku yang aku boleh bawa balik senang dekat akhirat. Saya tak nak cerita pasal dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu. Tapi saya nak cerita tentang akhirat yang pasti kita akan jumpa balik dekat sana. Ini yang Allah sebut kepada kita tiap-tiap minggu dalam surah As-Sajadah. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kita masih hidup ni, kita lupa pertemuan kita dengan Allah. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan, pagi Jumaat diingat kepada kita. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza ila al-akhir al-ayat. Inna nasinakum. Rasakan, kata Allah, kamu lupa akan adanya pertemuan ini. Aku bagi engkau 60 tahun, kau buat apa? Aku bagi engkau 70 tahun, kau buat apa? Aku bagi engkau 80 tahun, kau buat apa? Makan, minum, jalan, suka-suka je. Kau lupa ke yang akan ada pertemuan ini? Akhirat ni ada, kubur ni ada, mahsyar ni ada. Modal yang aku bagi pada engkau ni puluhan tahun, kau buat apa? Allah cerita dekat kita, tuan-tuan, satu-satu. Kalau kita tak boleh buat apa, tuan-tuan, kita rehat-rehat. Allah cerita orang yang rehat-rehat ni. Allah cerita orang yang tak nak berubah, orang yang tak mau bersungguh kepada akhirat, dicerita dalam surah As-Sajadah tiap-tiap minggu. Sebab itu saya suka cerita surah As-Sajadah. Mana Allah cerita, tuan-tuan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang ada salah, bawa balik salah. Walau tara idzil mujrimun. Mujrimun ni orang ada salah. Mereka buat apa besok? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dalam tafsir Jalalain disebut disembamkan mukanya, dibenamkan mukanya ke bumi ni tadi, di bumi ni tadi, dia tak nak angkat kepala dia. Kenapa dia tak nak angkat kepala dia? Dia kata, ya Allah, kami malu. Kau bagi kami umur 60 tahun, kami tak buat apa-apa pun. Kau bagi kami umur 70 tahun, kami tak buat apa-apa pun. Mengumpat pun tak nak tinggal lagi, berkelahi pun tak nak tinggal lagi, hasad dengki tak nak tinggal lagi, rasa sombong dengan diri sendiri tak nak tinggal lagi. Rupanya kami sedar benda yang kami buat dalam dunia ni menjahannamkan kami, merosakkan kami, membinasakan kami. Lalu kita kata pada Allah apa dia? Rabbana absarna. Ya Allah,
kami dah tengok betul ada neraka punya. Rabbana absarna, ya Allah kami dah tengok ada syurga rupanya. Wa sami'na, ya Allah kami dah dengar seorang menjerit masuk neraka Engkau. Nabi kata dalamnya neraka itu, jika lahir seorang bayi, kita campakkan satu benda seketul batu ke dalam lubang neraka, sampai pada dasar neraka itu bayi itu telah berumur 70 tahun dalam dia, tuan-tuan. Dalamnya neraka tu. Kita dengar orang menjerit, Allah, 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 masuk neraka. Masa dalam dunia ni kita sombong, kita tak nak. Biarlah kubur asing-asing, apa takut. Mati sendiri-sendiri, apa takut. Itu yang kita takut. Bila kita mati esok kita sendiri. Anak kita lupakan kita, isteri kita lupakan kita, kawan baik kita yang masih hidup ni sama-sama bersembang dengan kita, minum dengan kita, dia tak ingatkan kita. Sekali pun dia tak baca Fatihah untuk kita. Kemudian kita berkata kepada Allah, farji'na na'mal salihah. Boleh tak Engkau hidupkan kami, ya Allah? Sekejap saja. Kau nak buat apa? Na'mal salihah. Kami nak buat baik. Kan ada ayat dalam surah Al-Munafikun ke, tak silap saya lah. Kalau saya salah, tolong betul ya tuan-tuan. Saya bukan orang pandai. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Bila nyawa sampai sini, kita minta dengan Allah, boleh tak tangguh dulu? Kenapa kau minta tangguh? Baru kita nampak yang kita, Allah bagi modal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita tak boleh buat apa-apa. Kita lalai dengan Allah. Kita kata aku nak buat baik, aku nak betulkan baik, aku nak bersedekah, aku nak betulkan diri aku balik, aku nak buat amal saleh. Aku dah percaya dah. Itu kita cakap dalam surah As-Sajdah tadi, diberitahu oleh Allah apa yang akan berlaku kalau orang macam ni, tuan-tuan. Bila Allah kata kita nak buat apa, kita kata nak amal saleh. Sebab apa kita nak buat amal saleh? Inna muqinun. Kami dah percaya, ya Allah. Masa tu tak guna, tuan-tuan. Masa tu tak pakai, kita tak boleh patah balik. Kita tak boleh ambil balik sebab kita semua telah berada di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, yang ketiga kata ulama, kenal. Kita kenal akan segala perkara selepas kematian kita. Apa perkara lepas kita mati, apa nak bawa, apa akan jadi, apa akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan, kata Sayyidina Uthman ibn Affan, 6 ketakutan orang mukmin. Yang pertama, kata Sayyidina Uthman, takut ia kepada Allah apabila Allah mencabut iman daripada dirinya semasa sakaratul maut. Satu hari ulama tasawuf nama dia Sufyan Ats-Tsauri, dia menangis tiap-tiap malam. Muridnya tanya, wahai guru kami, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku menangis sebab aku tak tahu masa sakaratul maut besok, iman aku ada ke, iman aku dicabut oleh Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan bertanyalah diri tuan-tuan, bilakah kita menangis, kita rasa takut iman kita dicabut oleh Allah? Bilakah kita rasa takut dalam diri kita, dalam hidup kita ni, apakah masa sakaratul maut besok, aku ni ada iman ke tak ada iman?
Bila masanya kita pernah rasa takut, rasa gelisah, besok kalau aku sakaratul maut ni, boleh tak aku sebut la ilaha illallah, ataupun nama Allah paling pendek sekali, Allah. Masa kita hidup ni, kita lupa dia. Satu hari, satu malam, berapa banyak kita sebut kalimah Allah, Subhanallah, Astaghfirullah. Tuan-tuan, kita jangan tengok rahmat dulu. Kita tengok diri kita dulu. Kalau masa hidup ini kita tak mampu ingat Allah, apakah mati kita mampu ingat Allah? Kalau masa hidup ni kita tak selalu pun sebut nama Allah, mulut kita sebut pasal dunia ni aja, hal-hal dunia ni aja tak berhenti. Hal dunia ni sama je tuan-tuan. 30 tahun dulu cerita itu gak yang kita sebut, tapi orang yang berlainan, pelakon yang berlainan, tapi peristiwa yang sama, situasi yang sama. Kenapa kita tak guna mulut kita sebut nama Allah? Kenapa? Walaupun Allah sebut dalam Quran, ayat ni selalu imam baca. Imam lama-lama baca ayat ni, dia suka ayat ni. Kenapa ayat ni dia baca? Ingatkan diri dia sendiri. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Siapa ulul albab ni? Siapa orang bijak? Siapa orang ada ilmu? Siapa dia tuan-tuan? Orang bijak ni siapa? Allah sebut dalam Quran. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Mereka yazkurun Allah, waktu mereka berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, baring ingat Allah. Tuan-tuan, sebab itu dalam Islam ni tak ada satu benda pun yang Nabi tak ajar tentang doa. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Semua masjid ada tuan-tuan, dia letakkan doa pada tiap-tiap pintu. Cuma yang kita tanya, siapa yang Allah pilih untuk baca doa tu? Doa tu ada, siapa yang Allah bagi? Tuan-tuan, walaupun doa yang tertulis di atas muka-muka pintu ni tak semua orang yang Allah bagi baca. Tuan-tuan, macam itulah mati. Tak semua orang yang Allah bagi boleh sebut La ilaha illallah. Sebab itu Sufyan As-Sawri dia menangis. Itu ketakutan yang pertama. Itu dalam kuliah saya selalu pesan, jangan tinggal surah At-Taubah 128, 129, supaya kita tidak mendapat mati yang terkejut. Kerana orang yang beramal dengan surah At-Taubah 128, 129, siapa yang pada akhir hayat dia lupakan akan ayat tersebut. Apa ayat dia Ustaz? 128, 129, ayat laqad ja'akum. Orang lama-lama ingat ayat ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallah
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Kalau kita tak ingat, mana kematian itu hampir. Hmm. Baik, yang kedua. Lepas setengah dah tuan-tuan. Yang kedua. Apa ketakutan orang mukmin? Takut kepada para malaikat yang mencatat apabila mereka mencatat amal yang memalukan untuk didedahkan besok di yaumil qiyamah. Apa yang kita buat masa muda, masa silap, jahat-jahat kita, disimpan oleh Allah pada suratan amal jahat itu. Kadang-kadang kita bercakap dengan kawan, kita dulu jahat, kita dulu buat silap. Cuma kita kena tanya, apakah kesilapan kita itu telah dipadam pada catatan amal kejahatan kita. Sebab kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, tanda taubat itu diterima oleh Allah, satu, kita ditambahkan kefahaman tentang hukum hakam agama. Kita mula faham yang ni betul, yang ni salah. Kedua, apa kata ulama, kita mula rasa kita dibukakan oleh Allah pintu kebaikan. Kita mula banyak buat baik. Jika dosa itu diampunkan oleh Allah, kata ulama, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sirajul Talibin. Ya. Tanda taubat itu diterima oleh Allah. Kita makin buat baik, bertambah kebaikan kita dan kurang kejahatan kita. Yang ketiga, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, kita dikurniakan halwatul ibadah. Kita diseronok buat baik. Dulu kita tak seronok buat baik. Kita nak baca Quran tak seronok, kita nak berzikir tak seronok, kita nak kumpul surah Al-Ikhlas tak seronok. Tuan-tuan, banyak kumpulkan baca surah Al-Ikhlas supaya kita tegang kubur kita besok kat sana. Jangan harap orang baca, tuan-tuan. Dari sekarang kita kena kumpul. Sebab kematian ini mengintai-ngintai bila masanya mati itu. Malaikat sentiasa mengintai bilakah sampai masanya untuk dia tarik roh daripada jasad kita. Jangan kita harap orang baca tahlil untuk kita, tuan-tuan, 3 malam saja. Itu pun kalau kita ada buat kenduri. Kalau kita tak ada buat kenduri, kawan-kawan tak nak bagi. Tak? Kalau kita tak buat kenduri, dia tak bagi pun. Jangan tunggu orang bagi. Kita baca dulu. Kita bukan sibuk mana pun, tuan-tuan. Apa salah duduk saja-saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa salah? Kita dah habis umur kita kumpul harta, tuan-tuan. Takkan sampai umur mati pun kita tak nak berhenti lagi. Kita kumpul lah akhirat. Kita kumpul lah akhirat pula. Bukan salah, tuan-tuan. Nak kumpul harta ni tak salah. Tapi biarlah ia menjadi asbab untuk kita dapat syurga Allah. Dekat sana senang, dalam kubur senang, dekat mahsyar senang. Tuan-tuan, suka tak suka mati. Percaya tak percaya mati. Sedia tak sedia mati. Mati tetap mati.
Saya bukan cerita pasal mati. Saya cerita kalau kita mati, kita nak bawa apa? Kita tak boleh bawa apa. Kalau kita tak ada apa-apa. Kalau kita mati, tuan-tuan perasan tak? Bila bulan Syakban ni, Rajab ni, orang baca doa ni. Ni doa ni dah ada hadis. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kan? Bulan lain orang tak baca. Bulan ni je. Baik. Kenapa saya kaitkan doa ni? Tuan-tuan perasan tak? 2 bulan ni, Rajab, Sya'ban, kita akan dengar berita kematian banyak. Ini kelaziman. Tiap-tiap tahun macam tu berlaku. Bila masuk Rajab, masuk Sya'ban, kita dengar orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Berita kematian tu lebih banyak daripada bulan lain. Datang pula doa ni. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Saya bukan cerita pasal banyak orang mati. Yang saya nak cerita, takut yang banyak-banyak tu salah seorangnya kita. Ini bulan Rajab, bulan depan Sya'ban. Takut yang banyak-banyak tu yang dipilih Allah, kita. Asbab mati dah ada tuan-tuan dekat kita. Macam saya, asbab mati dah ada asma. Saya kali ni kena attack asma paling lama tuan-tuan. 14 hari. Sampai hari ni tak sihat lagi. Selalu saya 3 hari saya dah sihat macam biasa. Asbab saya nak mati dah ada. Tuan-tuan, dengan asbab tuan-tuan, dengan darah tinggi tuan-tuan, dengan jantung tuan-tuan, dengan kolesterol tuan-tuan, ini asbab. Macam kita bawa kereta, asbab tayar nak pecah ni tuan-tuan, dah ada apa dia, bunga tayar dah habis. Kita bawa juga. Kita laju juga. Laju ni orang degil lah tuan-tuan. Tayar kereta ni dah botak. Tapi kita lari 160 tuan-tuan. Kita tahu tayar tu botak. Kita sendiri tengok tayar tu botak. Tapi kita lari 160. Maka akibatnya tayar ni meletup, kita terbabas. Macam itulah. Asbab kita sakit dah ada, tapi kita degil juga. Mengumpat tak berhenti, dengki tak berhenti, putus silaturahim tak berhenti, tak nak rasa diri salah, semua orang salah. Bila masa kita kata kita salah? Orang tu salah, orang ni salah, bila aku salah? Aku tak salah ke? Allah bagi kita hidup, kita tak boleh buat apa-apa. Allah bagi kita makan sampai kenyang, tapi kita tak boleh buat ibadat sampai kenyang. Tak salah ke tuan-tuan? Allah kata salah. Mana Allah kata salah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata salah, kita kata tak salah. Baik, yang ketiga. 8.35 tuan-tuan. Ada 5 minit lagi. Boleh ke saya nak berhenti? Saya kalau ngajar orang lama, saya suka tanya tuan-tuan. Ke boleh lagi sikit? Boleh tak? Boleh tak? Sikit lagi? Tengah kata sikit lagi. Saya boleh sikit-sikit je dekat Terengganu tuan-tuan. Sebab makan nasi dagang baru sikit. Kena makan banyak okey. Nasi dagang ni kena makan banyak baru boleh dia cakap Terengganu buat fasih. Baru tahu sikit-sikit je. Baik. Yang ketiga, apa kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, orang mukmin dia takut kepada syaitan.
apabila merosak akan pahala amal perbuatannya. Syaitan ni memang kerja dia. Kenapa dia, tuan-tuan, dia rosakkan amalan kita? Sebab dia tak bagi kita masuk syurga. Kenapa dia tak bagi kita masuk syurga? Sebab dia tak boleh masuk syurga. Sebab ini permintaan dia tak nak masuk syurga. Kenapa dia tak nak masuk syurga? Sebab penyakit dendam dia kepada Sayyidina Adam AS. Itu bahaya tu, tuan-tuan. Dendam dia sampai dia tolak syurga Allah. Kata selalu kalau orang berdendam ni, tuan-tuan, dia kata lantak kamu. Nanti bolehkah aku, dia kata. Ada dendam punya pasal ni. Iblis dah buat dulu dah, tuan-tuan. Dia dendam dengan Sayyidina Adam, dia tolak syurga Allah. Jadi dia tak nak, dia tak boleh masuk syurga, lalu dia ajak kita jangan masuk syurga. Jadi kawan-kawan dia. Baik, yang keempat, ya. Orang mukmin ini takut kepada malaikat maut yang mencabut nyawanya secara tiba-tiba dalam keadaan lalai kepada Allah. Takut dia dah tengah lalai, mati. Kelima, orang mukmin ini takut pada dunia dan kenikmatannya apabila akan memperdaya dan menyibukkannya daripada mengingati Allah. Ini orang mukmin. Ya Allah, jangan jadi dunia ni lalai aku pada Engkau. Dunia tak salah, tapi jangan sampai dunia ni yang menjadikan sebab kita jadi orang salah. Harta tak salah, tapi jangan jadi sampai harta ni jadikan kita orang salah. Kenderaan tak salah, nak pakai kenderaan mahal mana pakailah. Tapi jangan sampai kenderaan tu menjadikan kita orang salah. Nak duduk rumah bersama mana, duduklah. Tapi jangan sampai rumah tu jadikan kita orang salah. Macam mana orang salah? Kita jadi sombong. Padahal Nabi kata apa? Tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah sifat sombong dan riak. Dia tak boleh masuk syurga. Kena bersihkan diri. Dan yang terakhir, dah sampai akhir dah, tuan-tuan, ya. Orang mukmin takut kepada keluarga apabila urusan mereka akan menyibukkannya sehingga melupakan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul lah Allah sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu, anak pinak kamu daripada ingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka tergolong dalam golongan orang yang rugi, kata Allah. Ada tuan-tuan, baru saya nampak tuan-tuan. Ketika kita ni lupa akan perjalanan kita yang seterusnya, saat itu kita akan terlalai dengan kehidupan ini. Sebab itu, tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan semua orang yang hadir, supaya ni kita jangan terlalu lupa. Sebab orang bijak yang Allah sebut dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tentang ayat orang zikir tadi, sifat yang kedua yang Allah sebutkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Apa yang berlaku, apa berlaku. Tuan-tuan perasan tak masa sekarang pendek? Cepat je. Kemudian tuan-tuan tengok, tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi banyak berlaku dah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah sekarang pun dah banyak lain. Saya haji pertama tahun 93. Itu haji pertama saya. Saya buat haji pertama sekali. 1993. Masa duit kita tinggi, tuan-tuan. 1000 Malaysia dapat 1800 Saudi.
Satu tinggi dia 18, 17. Kalau paling rendah 17. Pernah cecah dekat 18. 18 pernah dapat. Zaman tu tak ada hotel yang tinggi daripada menara masjid Mekah Madinah. Sekarang ni dan rupanya ada hadis sampai akhir zaman besok nak kiamat, bangunan-bangunan lebih tinggi daripada masjid. Benda yang sebenarnya benda yang berlaku tu tuan-tuan dah dicerita oleh Nabi 1400 tahun dulu. Dan ketika perkara tu berlaku, kita pula hidup. Pasal kita ingat ketika perkara itu berlaku kita tak hidup. Rupanya ketika perkara itu berlaku kita hidup. Ini yang kita takut. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan semua orang di sini. Saya minta maaf, minta ampun banyak-banyak kepada semua orang yang hadir. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya ingin tinggalkan kepada tuan-tuan satu tahmid. Tahmid ni pujian. Siapa yang ingin kebaikannya itu dikekalkan oleh Allah, supaya amal soleh dia tak dicabut oleh Allah. Benda ni ada hadis, dan tuan-tuan boleh tengok hadis ini dalam kitab Al-Azkar Syarah An-Nawawi. Dia dalam kitab Imam An-Nawawi Syarah At-Tirmizi, tak silap baik. Dia pendek je tuan-tuan. Kita minta dengan Allah supaya amal soleh kita tak dicabut, tu je. Kalau kita dah ada amal baca Quran, Quran kita tak dicabut, tak diambil. Ada orang yang tuan-tuan dulu mudanya jahat, ketika umur tuanya baik. Ada orang ketika umur mudanya jahat, baik, ketika umur tuanya jahat. Ada tuan-tuan. Saya pernah jumpa. Ketika umur mudanya terlalu salat, tapi ketika tuanya dia jahat. Ada orang yang ketika umur mudanya jahat, tetapi ketika sampai kepada umur tuanya baik. Itu Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Dia takut-takut. Saya baca ya tuan-tuan. Tahmid ini tuan-tuan bacalah. Kalau saya amal lepas maghrib, lepas subuh, saya baca tak banyak pun, saya baca 3 kali. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Last. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Cukuplah. Jadi kita minta, kenapa perlu kita baca? Sebab amal-amal yang kita buat Allah tak ambil. Yang paling kita takut, masa kita nak mati Allah tak bagi kita buat. Itu takut. Kita nak mati, Allah tak bagi kita semayang. Ada tuan-tuan, masa hidupnya semayang, masa nak mati dia tak semayang. Ada? Jadi kita tak nak macam tu. Supaya kita dapat sampai akhir hayat kita dapat buat amal soleh. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mohon akhirkan hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ketika saat kami sakaratul maut,
kurniakan atas kami lidah kami dapat menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Kau berikan kami sihat supaya kami dapat guna sihat ini untuk kami buat ibadat, kami buat taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakan kami masa lapang. Jadikan masa lapang yang Kau berikan kepada kami dapat buat kebaikan, kami buat baik, kami dapat semayang, kami dapat baca Quran, kami dapat berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tolonglah pimpin kami ke jalan Kau yang lurus ya Zal Jalali wal Ikram. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.